ke 9.30. Di mana? Di tempat itu ke. Semalam Ustaz Rasidan. Boleh tu di surah Asyukriah tu. Oh. Kami buat tadi. Terima kasih. Di mana? Datuk Fakih kat mana? Ustaz buat kat mana? Pengasih. Ha? Pengasih. Aman Jaya. Oh itu. Ada Buka puasa ni. oh mana? Hai. Ada Penuh. ada boleh orang buat ni. Ha? Live? Tazkirah. Tak ada, tak ada. Tazkirah. Tazkirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنفتتح المجلس بأم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang saya kasihi Bro Nasir Abdullah sama dengan isterinya, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah. Tak lupa kepada Abang Azan Hassan yang buat live hari ini bagi page Syiar Kuliah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada beliau pahala yang banyak di atas niat menyebarkan ilmu. Terhormati Allah, sempena ceramah nuzul Quran yang mungkin saya akan gandingkan dengan cerita peperangan Badar. InsyaAllah hari ini saya akan membacakan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kalau kita dengar imam-imam baca dah nak habis Ramadan ni, pertengahan Ramadan ni selalu imam-imam baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tapi ulama mengatakan diturunkan pada 17 Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu yang disebut oleh Nabi taharrau Lailatul Qadr fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Semalam kita menyambut nuzul Quran 17 Ramadan. Sedangkan Nabi bagi tahu carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Maka bagaimana ni Ustaz? Adakah terdapat konflik? Adakah terdapat percanggahan? Nabi kata Quran diturunkan pada 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Ulama pula kata
17 Ramadan diturunkan Al-Quran. Tentara mati Allah, ianya tidak bercanggah. Yang Nabi sebut itu, carilah malam Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir. Sedangkan Al-Quran itu memang sebenarnya diturunkan pada 17 Ramadan. Sebab itu tentara mati Allah, hendaklah kita jadikan Quran ini hudan linnas, sebagai hidayah kepada kita. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Kalau kita tak ikut Quran, kita akan lari daripada hidayah Allah. Ya'ani minad dalalati, kita akan berada di dalam kesesatan. Kita akan berada di dalam kegelapan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan zulumati ilan nur. Allah adalah yang menjadikan orang-orang yang beriman ini, yang dulunya berada di dalam kegelapan, lalu Allah berikan hidayah kepada mereka hingga mereka kembali kepada jalan Allah. Ya, ada di antara kita ni ibu-ibu, dulu jahil agama, betul tak? Dulu pergi dating bawah pokok ketapang dengan pakwa kita, tak usah bohong lah. Dengan free hairnya, tudung pun tak pakai, pakai skirt, boleh nampak panah besar 5 kupang. Tak? Dulu. Sekarang kita sudah bertudung, kita sudah menutup aurat. Siapa yang bagi hidayah ni? Allah. Ya, Allah bagi nur hidayah kepada kita, maka kita berubah. We transform. Kita berubah daripada yang dulu, tak pakai tudungnya, pergi dating dengan pakwa. 5 tahun dating dengan pakwa, kahwin dengan orang lain. Hari ustaz ni kumpul komputer ni sekarang. Jangan marah, relax lah. Ya, gurau-gurau je. Ya, kita kahwin dengan Allahu Rabbi, orang lain. Sedangkan dengan pakwa dulu selalu nyanyi lagu DJ Div, ingin bersua dengan Dinda yang ku puja. Tanya Abang Ijan, dia tahu zaman dia tu. Tentara mati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran ini kita kena jadikan panduan. Saya teringat ada seorang budak, ya, budak di Al-Azhar, kawanlah, sahabat. Dia tengah baca Quran. Tak macam mana satu hari Quran terjatuh daripada tangan dia. So kita tok guru ajar hormat Quran. Apa kita buat, tuan-tuan? Dia ambil Quran tu, dia junjung atas kepala, dia cium, letak di dada. Betul tak? Kita ustaz-ustaz ngajar apa itu? Junjung Quran, cium, letak di dada. Junjung Quran, cium, letak di dada. Itu memang tok guru kita ajar. Nampak oleh seorang Profesor Al-Azhar ni, dia ni salafi. Dia kata, lima fa'alta adha, kenapa kamu buat macam tu? Bid'ah, katanya. Bid'ah, tak boleh. Udah. Al-Quran lil qira'ah wa laysa lit ta'abbud. Quran untuk dibaca, Syekh, bukan untuk disembah. Budak ni cerdik. Dia kata, limadza rafa'tul Quran ala ra'si, wahai doktor, kenapa aku angkat Quran ni di atas kepalaku? Li'anna al-Quran dusturul a'la. Kerana Quran itu perundangan yang paling tinggi di dalam hatiku. Subhanallah. Wa uqabbilul Quran, dan aku cium Quran ni kerana apa? Uhibbul Quran, aku cintakan Quran. I love Quran, the Holy Quran very much. Wa wada'tu ala sadri, dan aku letak di atas dadaku. Kerana apa? Al-Quran fi qalbi, Quran sentiasa berada di dalam hatiku. Bila Syekh Al-Azhar ni dengar, dia kata, istamir bima fa'alta. Kalau begitu, teruskan dengan apa yang kamu buat. Ini bukan bid'ah. Setelah aku mendengar reason kamu,
sebab kamu. Ini bukan bid'ah. Teruskan kerana kamu mencintai Al-Quran. Tengok. Orang Arab, profesor pun, dia menyatakan kalau inilah sebabnya, teruskan perbuatan ini, bukan bid'ah. Tapi orang Melayu, muka Jawa, jangan marah. Kalau ada orang Jawa sini, bid'ah! Tak boleh! Bid'ah! Nabi tak pernah buat! Oh, sebab itu, ibu-ibu, bapa-bapa dirahmati Allah, Al-Quran ini adalah pertunjuk kepada manusia. Sebab itu kita kena lazimi Al-Quran. Selalulah membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat si Budina tu. Baca Quran ni, apatah lagi bulan Ramadan kita membaca Quran lagi berganda-ganda pahala dia. Kerana apa? Jangan sekadar baca je, ibu-ibu, bapa sekalian. Fahami maksud dia tu yang ada geng tadarus. Seorang makcik tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau kita tadarus tak baca 30 juzuk? Saya boleh, tak ada masalah. Saya ada 2 kumpulan je, Ustaz. 2 kumpulan tak cukup, Ustaz. Kalau boleh sekurang-kurangnya ada 10 kumpulan baru boleh habis 30 juzuk. Saya kata, buat apa nak kerja-kerja 30 juzuk? Baca 1 juzuk dah lah. Yang penting ada orang, Ustaz pergi tengok, cek bacaan kita, kan bagus. Tengok. Allazina yanquduna ahdallahi min nun mati bertemu dengan ba. Apa hukumnya? Iqlab. Tok Guru saya kata kalau iqlab ni, kita masuk ni, kertas A4 ni, tak terganggu. Masuk. Celui. Jangan baca izhar. Min ba'di. Tu yang Ustaz tegur. Bila Ustaz tegur, besok tak nak masuk tadarus dah. Apa Sebab itu, bacalah Al-Quran. Kalau boleh, biar ada seorang cek kita punya bacaan. Ni tak bahagi-bahagi pula. Kamu 1 hingga 20, kamu 20 hingga 30, kamu 30 hingga 40, kamu 10 orang tu bahagi-bahagi, lepas tu baca serentak. Berapa lebah, apa pahala tak dapat. Pasal apa? Bacaan kita yang tak betul tidak dibetulkan. Ibu-ibu, apa yang jadi rapi itu tu? Sebab akhir Ramadan, yang lelaki nak dapat kain plekat cap gajah duduk, gajah terbalik, gajah mati hanyut, gajah mati lemah. Yang perempuan nak kain batik cap siput. Ibu, tidak ada pahala kalau kita membaca Quran. Yang kedua, tidak memahaminya. Dan yang ketiga, kita baca dengan tajwid yang tidak betul. Quran adalah kitab yang selalu kita kena lazimi, jadikan ianya sebagai teman. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Quran ini adalah pertunjuk bagi manusia dan di dalamnya banyak keterangan-keterangan yang boleh kita ambil pengajaran. Contoh, apabila Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Orang-orang yang beriman, apabila ada orang datang minta hutang daripada kamu, nak berhutang dengan kamu, bidainin ila ajalin musamma, dan berjanji nak bayar tempoh yang tertentu, faktubu, maka hendaklah ditulis perjanjian agreement. Jangan kita tak tulis, nanti kita akan dizalimi oleh orang yang minta hutang tu, yang meminjam tu. Bila kita pergi dekat dia, tanya bila nak bayar hutang aku, dia pula cakap, adakah aku bayar? Adakah aku hutang kamu? Mana dia? Memang kena kokok telinga. Satu kes lah area metro, seorang sahabat pinjam dengan
duit ada seorang lagi sahabat ni, kan banyak RM5 je. Kerana RM5 dirodok perutnya dengan pisau. Mati. Jangan buat main-main dengan hutang ni. Sebab itu, hendaklah ada seorang tukang tulis. وَلْيَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْكُمْ, dan ada 2 orang saksi. Kalau saya pinjam dengan Bro Nasir contohnya. Bro Nasir kata, okey, kita buat agreement Ustaz, ada surat perjanjian, ada seorang tukang tulis. Abang Ijan jadi tukang tulis. Dan ingat, tukang tulis ni jangan tulis jumlah yang lebih daripada yang sepatutnya. Patutnya 1,000 dia nak pinjam. Tapi Abang Ijan tulis jadi 2,000. Salah, itu riba nama dia. Ya, ataupun penipuan. Abang Ijan ada kautim dengan Bro Nasir, dia kata kita markup jadi 2,000. Pasal apa? Ada masyur. Haram. Islam tak benarkan. 1,000 lah. Dan hendaklah ada 2 orang saksi yang menyaksikan. Apa dia? Haji Ghafur ke, Haji Osman ke, Haji Abbas ke. 2 orang saja. Tu. Witness only. Bila sampai kepada masa dia, kita bawa balik surat tu. Bila nak bayar hutang aku ni, kamu dah pinjam aku 1,000. Seorang dah tulis. Dan ada 2 saksi ni. Sila bayar. Terhormati Allah, Islam amat menjaga kemaslahatan umat Islam. Sebab itu, jangan kita yang berhutang ni tak bayar hutang. Nabi SAW apabila nak salatkan jenazah seseorang, dia akan tanya, adakah si mati ini mempunyai hutang? Jangan main-main. Kalau si mati ini tak mempunyai hutang, aku tidak akan mensolatkan jenazahnya. Kecuali ada orang yang boleh membayarkan hutang dia. Jadi sahabat-sahabat ni tengok kesian. Ya, Nabi tak nak solatkan jenazah kecuali hutang dia selesai. Lalu, seorang orang kaya mengatakan, Ya Rasulullah, aku akan membayarkan hutangnya. Barulah Nabi solatkan jenazah. Sebab itu amalan kita di Malaysia, kalau yang meninggal itu abang, adiknya akan membuat pengumuman, betul tak? Sebelum hantar ke kubur. Kalau abang saya si mati ada berhutang dengan tuan-tuan, maka bolehlah minta daripada saya warisnya. Tengok ada orang ngaku, betul, ni surat dia hutang dengan saya 100,000. Mangkor kita. Jangan main-main tentang hutang ni tuan-tuan. Itulah sunnah zaman Nabi dan juga sunnah zaman sekarang ni tuan-tuan. Apa dia? Hutang mestilah berbayar. Dan Allah kata tadi tuan-tuan, kalau orang ni minta tangguh, beri tangguh. Ni akhlak. Aku tak mampu lah bulan ni, boleh tak aku bayar bulan depan? Bertangguh. Akhirnya dia mengaku, walaupun 1,000, aku tak mampu bayar. Allah kata apa dia? Adalah lebih baik kita halalkan. Boleh ibu? Pinjam 5,000, halal. Boleh? Boleh ya? Terberak ustaz. Pinjam 5,000 kira halal. Tak. Di akhirat besok, ibu-ibu akan dimasukkan di dalam syurga dari pintu kebajikan. Jangan main-main. Tapi remember, orang yang sengaja buat alasan tak nak bayar ni, memang dia tak nak bayar sebenarnya. Dia buat alasan, tak ada duit, tak cukup duit. Dia ni tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab apa? Sebab alasan dia itu. Ingat, kalau kita buat dosa dengan Allah, termasuklah syirik dan sebagainya, Allah boleh ampunkan. Tetapi kalau kita ada hak manusia yang kita tidak tunaikan, Allah tak akan ampunkan kita, melainkan kita minta ampun kepada saudara kita yang kita zalimi.
Jangan main-main benda ni. Ya, sebab itu kena jaga-jagalah benda ni. Yang kedua, Quran sebagai keterangan. Allah Ta'ala berfirman, walaisal birru bi'an tatul buyuta min zuhuriha. Orang-orang yang beriman, bukanlah suatu perkara yang baik bila kamu masuk rumah itu daripada pintu belakang. Hadis Nabi mengatakan, apabila sahabat ini selesai mengerjakan umrah, mereka masuk rumah daripada pintu belakang sebab dia rasa senang. It is an easy way. Senang nak masuk daripada pintu belakang. Sedangkan Allah tegur, Allah kata ini satu perbuatan yang tidak beradab. Walakinnal birra man ittaqa, tetapi hendaklah kamu menjadi orang yang bertakwa. Lebih baik menjadi orang yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha, masuklah pintu rumah itu daripada pintu depan. Dan bila nak masuk ni tuan-tuan, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan memberi salam. Assalamualaikum, anja. Apa salamnya tu? Kan berakhlak, beradab. Assalamualaikum, anja. Tak jawab ni. Mana pula anja aku ni? Rupanya anja menyorok balik pintu. Ya. Bila kita buka pintu, kita masuk, kita tak nampak mana pula anja aku ni. Anja ni sambil gelak, kik. Keluar dari balik pintu, terkam suami, tutup matanya daripada belakang. Anja pun kata, cuba tekan. Siapa ni? Suami pun janganlah marah. Jangan marah, aku cium bau minyak gamat ni pun aku tahu siapa. Jangan. Raikan. Ni isteri nak bergurau ni, raikan. Tak tahulah siapa lah. Kik gelap. Jangan pula kita kata, takkanlah jiran sebelah pula. Jangan marah isteri. Rupa-rupanya bila bokok tapak tangan, memang betul jiran sebelah yang tutup. Pasal apa bebu? Kisahlah masuk rumah. Jaga ni, bro nasi ni kau boleh harap sangat ya. Kata rahmati Allah, ya. Nabi kata wassalamul istizan. Salam itu, memberi salam itu adalah minta izin. Itu yang kita bagi salam. Dan bila sampai ke rumah jiran-jiran kita, bagilah salam. Assalamualaikum. Sekali. Tak jawab, ada lagi 2 kali bakinya. Panjang sikit. Assalamualaikum. Pun tak jawab juga. Ya, tak jawab juga. Mungkin yang dalam rumah tu 2 kemungkinan. Pertama, apa dia? Dia memang tak nak jawab. Yang kedua, spesial labang. Tahu labang? Pekak badak tak maksima ni. Ada satu lagi, last. Bagi panjang sikit rupa azan asar. Assalamualaikum. Habis luruh atak zing orang. Bila dia tak nak jawab, tak nak buka, farji'u, balik lah. Tak usahlah kacau lagi. Ini dak pintu depan. Assalamualaikum. Lepas tu tingkat tepi. Assalamualaikum. Kutuk. Lepas tu pintu belakang. Assalamualaikum. Gegor geril pintu tu. Apa aku datang malam rumah kamu, kamu tak jawab ya? Aku tahu kamu ada dalam rumah. Selipar pun ada. Motor pun ada. Kereta pun ada. Itu orang yang tidak ada adab. Orang yang beradab ni tuan-tuan, ibu-ibu, bapa, dia takkan mengganggu tuan rumah. Itu hak tuan rumah untuk tidak membuka pintu atau tidak menjawab salam. Betul. Salam itu disuruh oleh Allah Ta'ala menjawab salam itu. Tetapi mungkin dia berada dalam keadaan yang dia tak boleh jawab. Kena ingat tu.
mungkin dia berada dalam keadaan yang dia tak boleh jawab. Kita tak tahu apa masalah dia. Mungkin dia tengah meroloh. Wah, alio basi meleleh, peta Brazil semua keluar. Tiba-tiba kita datang lah. Assalamualaikum. Pukul 3 petang. Assalamualaikum. Memang dia tak jawab lah. Pasal apa tuan-tuan? Orang selalu kata dia usuk jambu. Tapi hari tu tengok-tengok rambut dia apa singa jantan. Ini dia tak buka lah. Hormati privasi tuan rumah. Yang ketiga apa lagi? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Umpama satu biji benih menumbuhkan sepohon pokok. Pokok itu ada 7 dahan. Dahan itu pula ada 100 ranting. 1 kali 7 kali 100, 700 kali ganda pahala kita dapat bila membelanjakan pada jalan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah menambah kali gandakan. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ini kita infak pada jalan Allah, lagi besar pahala dia. Ini maksud ya, wallahu yudha'ifu. Allah menambahkan lagi, berganda-ganda lagi. Apatah lagi kita menginfak dalam bulan Ramadan ni. Walaupun kita bagi RM5, walaupun kita bagi RM10. Tuan-tuan, abang saya cerita, semasa dia pergi ke Kelantan, ni isterinya orang Kelantan, Kampung Kandih nama dia. Kampung Kandih ni pedalaman jauh di dalam tu. Ya. Nak pergi ke sana pun jenuh kata dia. Dia macam Felda lebih kurang. Dia cerita ada satu hari tu ya, seorang makcik ni meninggal. Meninggal dunia waktu tarawih. Masya Allah, cantiknya kematian Allah bagi. Waktu tarawih, kemudian masa tu dah nak habislah tarawih. Kemudian mereka lihat di tangan makcik tu dia pegang duit RM50. Nak masukkan dalam tabung masjid tu. Ibu-ibu rahmati Allah, Nabi kata hatta la ta'lamu ma tunfiqu yaminuhu, ma tunfiqu shimaluhu, yaminuhu, ya, sehingga tangan kiri tak tahu berapa tangan kanan tu bagi. Pada kita kata tangan kanan tangan kiri kalau bertepuk akan berbunyi, tapi sedekah ni punya ikhlas, biar tangan kiri pun tak tahu berapa tangan kanan tu bagi. Ini hadis Nabi. Jadi apabila mereka ya tengok makcik ni dah rebah meninggal, mereka pun ya uruskan mayat ni. Tiba-tiba mereka melihat dalam genggaman makcik ni ada duit RM50 sebab dia nak bagi kepada tabung masjid. Allahu Rabbi. Allah isytiharkan kebaikan dia, walaupun dia rahsiakan sedekah dia, tetapi Allah masyhurkan ibu ini dengan sedekahnya. Allah masyhurkan dia. Tak payahlah kita war-warkan pada orang. Ada yang pergi ke masjid, saja tayang not 50, not 100. Lepas tu bisin pula. Abang renik benar lubang tabung ni. Jemaah lain kata dilipatlah duit tu tengin. Lipatlah dulu barulah muat. Dia pun lipat baru masuk. Habis tu bila AJK tengah mengira duit dalam tabung tu, dia pergi tanya pula, ada nampak ada not 50 dalam tu? Temanlah bagi tu. Orang macam ni tak dapat apa-apa pahala. So tuan-tuan, kita dapati bernasib ada ya mewar-warkan tentang wakaf. Ya, maka bolehlah ibu-ibu, bapa-bapa yang ada modal tak banyak pun, sikit pun tak apalah.
bolehlah ya mewakafkan. Sebagai orang kata apa dia, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa an salas. Bila mati anak Adam ini, terputus segala amalannya dengan dunia, illa an salas, melainkan apa dia, 3 perkara. Pertama sekali yang Nabi sebut, sadaqatin jariyah, sedekah yang berjalan pahalanya. Sedekah yang walaupun kita dah mati, pahalanya tetap masuk dalam akaun akhirat kita. Allahu Rabbi. Yang ini boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Masya Allah. Kita wakafkan duit kita, pahala ni sentiasa berjalan walaupun kita sudah meninggal dunia. Boleh ibu-ibu? Sebab itu ada disebut dalam hadis Nabi, di antara pahala-pahala yang jariyah ini, sedekah jariyah ini yang berjalan pahalanya apa dia? Pertama, mushaf Al-Quran yang kita beli, kita wakafkan kepada pelajar tahfiz, kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Ada yang wakaf pergi ke Kemboja, tuan-tuan, sebab Kemboja ni Afrika, umat Islam di sana, Quran pun sudah bercerai-berai. Ada yang tak dapat nak baca Quran ni, maka kalau kita wakafkan, maka pahalanya akan berjalan sampai bila-bila. Satu. Yang kedua, ataupun dia mempunyai saliran air. Memang dia punya, tetapi dia alirkan kepada sawah orang. Ni sebut oleh Nabi. Dia ada air, tetapi atas dia punya prihatin dia, akhlak dia, dia kata tak apalah, walaupun ini air aku buka supaya dia boleh mengairi sawah-sawah yang lain, kebun-kebun yang lain. Orang ini dapat pahala yang tidak terputus walaupun dia sudah meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Membina rumah-rumah wakaf bagi musafir. Sekarang ni kita ada namanya apa dia panggil apa? Homestay. Ya. Tapi homestay kena bayar. Homestay kena bayar. Mahir juga bayar homestay ni. Ada yang 500, ada yang 200.5. Apalah salah kiranya kita membelanjakan duit kita bagi orang yang musafir. Saya tengok di masjid belah Greek. Ya, belah Greek nak pergi Kelantan tu, memang dia buat homestay percuma. Allahu Rabbi. Ramai musafir yang lalu daripada Kelantan nak balik ke Ipoh, mereka akan menginap di situ. Allahu Rabbi. Ibu-ibu rahmati Allah, ya, mereka seronok. Kerana apa? Kerana homestay ini percuma, tidak payah dibayar. Siapa yang buat ni? Orang yang mewakafkan harta dia. Maka dia dapat pahala yang tidak terputus walaupun dia sudah meninggal dunia. Cuma homestay ni, mintalah kepada tuan orang yang duduk di situ, jagalah kebersihan dia. Ya, jaga kebersihan dia. Jangan kita buat sampah, anak kita pergi conteng pula apa benda rumah wakaf ni. Janganlah. Ada tandas kita rosakkan, berak sampai 15 kali. Habis, ya, flash tu tak boleh dah nak flash. Kena jagalah. Sebab ianya percuma dan diwakafkan oleh orang perseorangan. So ibu-ibu, kalau ada yang nak wakaf untuk orang kata kelangsungan, ya, Bro Nasir nak beli bangunan lagi, ya, di sini, wakaflah. Kerana apa? Wakaf itu pahalanya tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Boleh ibu-ibu bapa, ya? InsyaAllah. Baik. Ya. Ya.
tak ada masalah. Khatam Quran ni hanya orang Melayu kita je. Orang dulu-dulu kena khatam Quran, kena khatam Quran. Saya ustaz pun tak pernah khatam Quran. Jangan marah. Ya. Boleh, tak ada masalah. Yang penting bacaan kita tu betul. Ada orang check. Atau saya kata tadi, bila orang check bacaan kita, kalau tak betul, kita kena terima dengan hati yang terbuka. Saya dulu pun masa jadi imam solat maghrib ke, solat tarawih ke, saya rasa betul dah bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habis tu tiba-tiba ada seorang Pak Haji arwah dah. Dia panggil saya, Ustaz, mari kejap. Baca balik surah Fatihah tadi. Dia tasmiknya aku pula. Kata, kenapa Pak Haji? Saya rasa macam tak betul. Mana yang tak betulnya? Bila saya baca balik, betul pula. Mana yang tak betul tu? Hati ni bengang dah ni. Saya kata, Pak Haji tahu ke saya mengaji mana? Saya mengaji Mesir, tahu tak? Tahu Mesir kat mana? Yang ada unta dengan piramid tu. Tak boleh. Kita action. Sombong. Orang yang sombong ni akhirat Allah buat apa? Allah seret dia dengan muka ke bawah. Di lantai api neraka. Orang Parik kata jelat lantai neraka tu. Padan muka. Jangan sombong. So saya pun bagi tahu Pak Haji, di mana silap saya tu? Aku dengar betul pula. Hati ni memang berbara lah. Udah telinga tu labang. Tak labang? Pekak badak tak ambil simak. Boleh tegur pula aku. Tapi saya tak cakap macam tu. Akhirnya saya kata kepada Pak Haji ni, tak apa Pak Haji, kalau saya salah, saya akan betulkan. Dia punya gelak. Betulkan lain kali. Betulkan. Aku rasa nak kokok. Copin telinga orang tua ni. Kita tak boleh sombong, tuan-tuan. Bila orang tegur kita itu, kita ambil muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah diri kita. Jangan kita rasa kita berilmu. Jangan kita rasa kita ni sedap bacanya. Tidak ada salah. Pasti ada salah. Kita tak sedar, orang lain sedar. Sebab tu jangan sombong. Kita kena bagi tahu dengan berlapang dada, insya-Allah kalau saya silap baca, saya akan betulkan. Ya, ini soalan daripada puan tadi. Tak ada masalah. Ya, kalau tak khatam Quran pun tak ada masalah. Joinlah grup tadarus. Ingat Nabi kata alif lam mim. 3 huruf je, huruf muqatta'ah namanya. 3 huruf je bersamaan dengan 30 markah. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim dah dapat 30 dah. Tapi janganlah pendek mana. Alif lam mim sadaqallahul azim. Dah habis baca dah? Dah Ustaz, 30 pun jadilah. Jangan kita berkira dengan Allah. Allah nak bagi kita pahala. Sebab itu disebut oleh Nabi, man qama ramadhana ihtisaban imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang membangunkan Ramadan dengan solat fardunya, berkali-kali ganda pahalanya. Dengan solat tarawihnya, berkali-kali ganda pahalanya. Dengan tadarusnya, berkali-kali ganda pahalanya. Dengan qiyamul lail. Sebab itu ada ulama mengatakan, bulan Ramadan ni Allah nak bagi kita peluang buat qiyamul lail. Kalau hari-hari lain tu susah nak bangun. So lepas sahur, jangan tidur balik. Bentanglah sejadah tu. Tapi janganlah bentang sejadah, meroloh pula atas sejadah. Jangan. Bentang sejadah, buatlah qiyamul lail. Buat yang paling ringkas. Solat tahajud. Tasbih mungkin panjang, mungkin tak sempat. Dia 2 rakaat, lepas tu naik lagi 2 rakaat. Skip tasbih ni, tak ada masalah. Buatlah solat hajat, kemudian solat taubat. Witir tak payah dah. Sebab apa? Semalam kita dah buat witir. Tidak ada 2 witir dalam satu hari, kata Nabi. Hadis sahih.
tahajud, hajat, taubat. Dalam sujud taubat yang terakhir tu bacalah la ilaha illa ant inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa ant inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya aku, ya Allah ya Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau, sesungguhnya aku telah buat banyak dosa ya Allah masa zaman remajaku ya Allah. Ya Allah, aku pernah terlanjur, ya Allah. Ada. Ya Allah, ya Tuhan, aku pernah melakukan maksiat, ya Allah, ya Tuhan. Aku ni menzalimi diri aku, ya Allah. Aku pernah mencuri barang orang, ya Allah. Aku pernah mengambil hak orang, ya Allah. Mengadu pada Allah. Seorang lelaki tanya dengan ustazah, dia kata, ustazah, boleh tak saya cerita pada isteri saya tentang kisah silam saya? Sebelum saya kahwin dengan isteri ni, saya pernah terlanjur, ustazah. Saya rasa bersalah sangat, ustazah. Dan awet yang saya terlanjur tu pula dah meninggal aksiden. Ustazah, boleh tak ceritakan kepada isteri saya? Boleh tak, ustazah? Dia dah tak boleh nak tanggung lagi. Ustazah ni kata, tak payah ceritalah pada isteri. Kan takut nanti isteri hilang cintanya pada awak. Nanti kalau awak cerita, abang pernah terlanjur, bila suami minta bancuh kopi, isteri jawab, bancuhlah sendiri, bodoh. Pasal apa tu? Marah dengan kisah silam suami. Maka kata ustazah ni, tak payah cerita, tapi cerita pada Allah. Masa sujud yang terakhir ni, cerita pada Allah. La ilaha illa ant. Tiada Tuhan yang melainkan Engkau, ya Allah. Aku daripada orang yang menzalimi diriku, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Aku pernah terlanjur, ya Allah. Aku pernah makan benda yang haram, ya Allah. Aku pernah mabuk, ya Allah. Ceritalah kepada Allah. Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang dan Maha pengampun segala dosa-dosa kita. Sebab itu, tak payahlah kita cerita kepada pasangan kita. Ibu-ibu nak cerita pada suami, bang, saya dulu ada pakwa. Suami pun kata, berapa pakwa Mika berapa orang? 150, bang. Kejut suami, 150. Wow, ini play girl ni. Tu dalam satu ceramah, Datuk Samsuri, dia cerita ada seorang, suami ni saja bergurau dengan isteri, tanyalah, you punya sebelum you ada pakwa tak? Isteri dia jawab sambil tengok siling ni. Isteri dia jawab, ada, ramai juga. Dia dengar ramai juga. Dia tak senang hati dah. Dia kata, dijumpa dengan ustaz. Dia kata, ustaz, saya tak sangka isteri saya playgirl. Walaupun saya dulu pun playboy juga. Saya pun ramai juga awet, ustaz. Tapi tak sangka pula isteri saya ni nampak soleh-solehah ni. Tapi ya Allah, ramai juga pakwa dia. Susah hatilah macam ni. Tidur sambil letak tangan dekat atas dahi ni, duk tengok silin, tengok kipas. Kata ustaz ni, tak apa, nanti kamu balik rumah. Ustaz ni bagi kaunseling. Kamu balik rumah. Okey ustaz. Lepas tu buat apa, ustaz? Kamu berdiri sama-sama dengan isteri. Okey ustaz. Lepas tu nak buat apa, ustaz? Kamu nyanyi lagu Kita Serupa. Ada serupa lah. Sebab itu tuan-tuan, at-tayyibuna lit-tayyibat. Isteri, suami yang baik adalah untuk isteri yang baik. Lepas itu kita jangan korek, jangan saja cari pasal, kita tanya ini macam mana, ini. Jangan. Yang lalu, the past, biarlah yang lalu. Tak payah kita korek, awak ni, awak begini ya. Ni yang saya tak suka ni. Awak pun sama, kata isteri. Boleh ibu ya? Tak payahlah kita korek-korek. Pasal apa? Kerana ia akan mendatangkan duka dan lara. Baik. Kemudian kita tengok pula tentang cerita peperangan Badar. Ya, bukan saja nuzul Quran.
Diceritakan peperangan Badar ini berlaku pada 17 Ramadan, tahun kedua Hijrah. Ia bermula apabila Nabi SAW mengajak para sahabat untuk menyekat kafilah dagang Quraisy yang pulang daripada Syam ke Mekah. Misi asal sekatan itu bukanlah dengan tujuan peperangan. Dah. Nabi bukan nak berperang, tetapi Nabi nak menyekat kafilah ni. Quraisy telah keluar dengan kira-kira 1,000 orang tentera. 1,000. Antaranya 600 orang tentera berbaju perisai, 100 ekor kuda yang dipakaikan dengan 100 baju perisai. Ini tidak termasuk baju perisai tentera pejalan kaki, 700 ekor unta. Mereka turut membawa penyanyi-penyanyi perempuan yang memukul gendang dan menyanyi mengutuk orang Islam. Ini yang disebut dalam sirah Ibn Hisham, apabila Abu Ja'al mengatakan apa dia, kami tidak akan berganjak daripada Badar. Ini cerita perang Badar. Wa nashrabul khamra, katanya apa dia, malam itu kita bukan pergi berperang, tak, kita nak enjoy je. Punya sombong dan bongkok Abu Ja'al. Apa dia, kita akan minum arak, mabuk, dan kita akan panggang daging. Bukan itu saja, kita juga sanastami'u ilal qiyan, mendengar bidwanita menyanyi. Rupanya perangai ini adalah perangai orang jahiliah. Dulu kan mufti pernah tegur, Mufti Perak Tan Sri Allahyarham, Tan Sri Arusani pernah tegur, jangan pergi ke tempat-tempat maksiat. Dulu kan kita pernah dengar syur heboh. Daripada syur heboh, ditukar nama jom heboh. Sama juga. Ada penyanyi-penyanyi perempuan yang menyanyi di pentas, yang melalaikan kata almarhum mufti, yang merosakkan muda-mudi. Cinta yang mana tidak terkira. Sebab itu, ini adalah perangai orang-orang jahiliah. Masya Allah. Kenapa kita ikut? Sebab itu, apabila Abu Ja'al dengan bongkok mengatakan kita takkan berganjak daripada Badar, maka berlakulah peperangan Badar. Sementara itu, bilangan orang Islam seramai 313, tak ramai, atau 314. Kebanyakan mereka adalah daripada golongan Ansar. Mereka hanya membawa 70 ekor unta dan 2 atau 3 ekor kuda sahaja. Bergilir-gilir pula menaiki unta tersebut daripada satu masa ke satu masa. Apa yang kita dapat, tuan-tuan, moral yang kita dapat di sini? Apabila Nabi bertanya kepada orang Ansar, antaranya yang bernama Sa'ad bin Mu'az, Nabi bertanya pendapat mereka tentang peperangan ini. Maka kata Sa'ad bin Mu'az, wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, seolah-olah kamu inginkan pendapat kami. You want our opinion. Qala ajal, katanya, ya. Qala faqad amanna bik wa sadaqna bik. Wahai Rasulullah, kami beriman dengan kamu. Ni iman para sahabat orang Ansar. Kami telah beriman dengan kamu dan kami mempercayaimu. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal dan kami bersaksi apa yang kau bawa daripada Islam ini adalah benar. Ni orang beriman. Kita pun kena ikut semangat apa dia? Semangat para sahabat ni, ibu-ibu bapa Allah. Hari ni ada orang tak percaya dengan Islam. Ada orang menganggap kalau ikut Islam, mundur 7 tahun. Mundur 10 tahun. Mundur selama-lamanya. Ada seorang hamba Allah tu, dia kata di Jepun tu, berbarel-barel togok ayo todi. Maju.
Bolehkah kita cakap macam tu? Apa hukum akidah orang ni? Pernah tengok tak filem Mentega Terbang? Mentega Terbang ke Roti Terbang? Mentega Terbang. Apabila yang mengarahkan itu salah seorangnya orang Melayu, Allahu Rabbi, teruklah. Yang lainnya orang bukan Islam. Kemudian pelakonnya orang Melayu. Bapaknya pun orang Melayu. Bila ada keinginan untuk contohnya makan bar. Bar apa tu? Khinzir, bahasa sopan. Bahasa kasar, babi. Apabila dia ada keinginan untuk tukar agama, bapaknya kononnya open minded. Bapaknya kata, okey, terpulang, it's up to you. No problem. Open minded apa itu? Itu bukan open minded. Itu tak ada otak terus. Maka ustaz-ustaz, ulama-ulama mengatakan pengarah filem ni perlu bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Para pelakon-pelakon Melayu yang berlakon filem ni juga kena bertaubat. Kerana apa? Kerana mereka punya pengaruh ini menyebabkan akan ramai orang yang ingin murtad. Akan ramai orang yang ingin menukar agama. Baik itu tuan-tuan, tengok Bro Nasir ni. Saya pernah bagi tahu dalam satu seminar. Kalau kita kahwin hanya kerana cinta semata-mata, kemudian tak follow up pergi perkim, tak follow up mengerjakan solat, tak follow up berpuasa, maka apa akan berlaku? Kemungkinan besar dia akan murtad balik. Nabi bersabda, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, bunuh dia. Ni, Nabi sebut ni. Oh, kita kata, oh apa salahnya kalau kami tukar agama? Oh apa salahnya? Dia tanya dengan Bro Nasir, kenapa dia kahwin dengan isterinya sekarang? Adakah kerana cinta? Salah ke kerana cinta? Tak salah. Tetapi dia akan mengamalkan segala perundangan syariat Islam. No problem. Tapi kalau anak kita besok nak kahwin dengan orang bukan Islam, pasal orang bukan Islam ini muka macam Shahrukh Khan, dia pula pandai mengorat, pandai mengayat. Saya tanya lagu Tamil, tanya Bro Nasir, atadur mawarianya nampak tapaku meleporiau. Saya tanya, apa mana Katanya, minaci tepi sungai, marilah. Betul tak? Cinta. Kerana cinta semata-mata, kemudian bila berkahwin, kerana cinta semata-mata, anak perempuan kita syok dekat dia, muka macam Shahrukh Khan. Tapi Shahrukh Khan terbakar. Kalau kerana cinta, kemudian suami dia ni tak semayang, tak apa, kemungkinan besar dia akan murtad balik. Inilah yang menjadi masalah kepada umat Islam. Sebab itu, ibu-ibu boleh temuduga. Tanya calon suami ni, Raju ke, Rajendran ke. Tanya, you nak masuk Islam ni sebab apa? Sebab mau kahwin dengan anak saya ke? Oh, tak. Saya mau berpuasa. Saya memang minat puasa. Saya mau tunaikan solat 5 waktu. Saya mau suka. InsyaAllah orang ni akan istiqamah dengan agama ni. Tapi kalau kerana cinta semata-mata, only for love, percayalah cakap saya, apa dia akan murtad balik. Tak salah berkahwin kerana cinta, tapi pastikan kita buat kefarduan yang Allah Ta'ala suruh. Ya, insyaAllah. Kemudian apa katanya lagi? Kata Sa'ad bin Mu'az,
wa a'tainaka ala zalika uhudana wa mawasiqana, dan kami telah memberi janji kami, dan kami telah aku janji berbai'ah denganmu wahai Rasulullah ala sam'i wa ta'ah, supaya kami mendengar dan mentaatimu. Famdi ya Rasulullah, teruskan wahai Rasulullah, lima aradta fa nahnu ma'a, apa yang kamu suruh kami bersama denganmu, kami berada di belakangmu. Fawalladzi ba'asaka bil haq, demi Tuhan yang mengutuskan kamu dengan kebenaran. Lau ista'radta bina adzal ba'ra, kalau kamu menyeberang lautan ini, apa dia? Fakhuttahu la khudnahu ma'ak, kami akan berada di belakangmu, kami akan menyeberang bersama-sama denganmu. Ma takhallafa minna rajulun wa'id, kami tidak akan mengingkari perintahmu. Tenggelam kita bersama-sama. Ini semangat di dalam peperangan Badar. Itu kita jadilah sebagaimana para sahabat, beriman dengan Nabi, kemudian menyatakan kami tidak akan menyalahi janji, tidak akan menyalahi perintahmu wahai Rasulullah. Kalaulah kita ada perkara-perkara yang sebegini, insya-Allah syurgalah tempat kita. Tapi hari ini yang nak murtad, hari ini yang tak percaya dah dengan Nabi, hari ini lagi teruk tak percaya dah tentang Islam. Islam ni menyusahkan. Itu kalau kita tengok Ramadan ni, ada orang menganggap Ramadan ini is a burden. Ramadan ni adalah beban. Beban Ramadan ni susah betul rasanya. Itu bagi orang yang tidak ada iman sebagaimana para sahabat. Allahu Rabbi. Tengok ya. Saya dengar radio daripada semalam, dah keluar lagu raya dah. Ini semua geng-geng rasa beban lah ni. Dah keluar dah lagu raya. Rasalah ketupan ini. Baru separuh Ramadan. Belum lagi habis Ramadan. Dah seronok dah. Pasal apa? Memang orang-orang yang merasakan Ramadan ini adalah beban, dia akan bergembira dengan berakhirnya Ramadan. Tengok Mahzin kata, Ramadan, Ramadan, Ramadan usah pergi. Wahai Ramadan, janganlah kau pergi Ramadan dengan segera wahai Ramadan. Sedar tak sedar tuan-tuan, dah ni yang ke berapa dah ni? Ramadan yang ke 17, 18. Ni Ramadan yang ke 18. Ramadan akan meninggalkan kita. Jangan kita rasa seronok sangat. Dam-dam-dum, bunyi mercun. Dah, belum lagi bunyi mercun. Yang putus jari tu sebab main mercun lah tu. Jangan gembira sangat tuan-tuan. Biar kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Walaupun Nabi kata, carilah malam Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir. Ulama mengatakan 10 tu pula, carilah malam ganjil. Malam 25, malam 27, malam 29. Kita cari yang ganjil. Malam 25 buat qiyamul lail. Besok mengeluh. Malam 27 buat qiyamul lail balik. Lepas tu mengeluh. Ada ulama mengatakan man qama ramadhana, siapa yang membangunkan sebulan Ramadan, buatlah sebulan Ramadan itu dengan baik, insya-Allah kita dapat malam Lailatul Qadar. Kita dapat, kita teka bila malam Lailatul Qadar kan. Tapi buatlah sebulan tu ibadat-ibadat tu, insya-Allah sebulan kita buat dapat malam Lailatul Qadar. Maknanya jangan kita jadi malas. Jangan kita jadi, orang kata mood raya tu udah bertandang di hati kita. Biasalah ya. Bila dah separuh Ramadan ni, saya tengok di surau-surau dah tak ramai orang dah. Ya. Tak ramai orang dah ibu-ibu bapa. Dulu masa awal Ramadan penuh masjid kan? Oi penuh. Sampai pengurusi kata kena besarkan lagi. Sabar.
pengurusi sabar, Tuan Haji sabar. Ni fenomena sementara je. Woi, masuk mula-mula Ramadan tu, bila masuk minggu yang kedua, dah tak berapa nak ada. Masuk minggu yang ketiga, lagi reda. Masuk minggu yang keempat, tinggal Pak Imam dengan orang yang berselawat, dengan 3 orang makmum yang expired date belaka. Yang marah. Yang lain mana pergi? Dah berada di rumah. Ibu-ibu pukul kuih baulu. Gantung lansir, gantung lansuyo sekali. Bapa-bapa mana pergi? Bakul lemang dan sebagainya. Sedangkan Nabi kata, lagi kita nak habis Ramadan, lagi kita kena usaha. Sebab itu Nabi disebut dalam satu hadis, ya, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Lagi nak habis Ramadan, Nabi mengikat kencang kain dia. Itu kinayah supaya tak terlepas kain tu. Maknanya Nabi sungguh-sungguh membuat ibadat. Wa aiqadha ahlahu. Nabi membangunkan keluarganya, anak-anaknya. Bangun. Ramadan nak habis ni. Ramadan akan berlalu. Jom kita buat amal ibadat. Gandakan lagi amal ibadat. Tapi kita biasalah, ibu bapa, ya. Lagi nak habis Ramadan, lagi kita rasa seronok, lagi kita rasa gembira. Wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup sekadar itu. Maka untuk yang terakhirnya, saya ni jarang buka sesi soal jawab. Tapi kalau ada yang nak bertanya, bolehlah bertanya. Tanya soalan jangan panjang-panjang. Ya. Tanyalah soalan yang pendek-pendek. Kalau dia jawab, aku jawab. Kalau tak dia jawab, aku tangguh. Ada nak tanya soalan? Silakan ibu. Ada orang tanya, bumi sebagai hamparan tu apa maksudnya? Bumi sebagai hamparan. Okey. Apabila dalam Al-Quran mengatakan bumi ini sebagai hamparan, sedangkan kita lihat bumi ini berbentuk bulat. Setelah kita lihat, ya, bumi ini berbentuk bulat, berbentuk sfera. Tapi dalam Al-Quran, bumi ini berbentuk hamparan. Apakah ia bercanggah dengan sains? Dulu orang tak ada sains. Jadi bila orang tengok daripada angkasa, oh bumi ni bulat. Bagaimana pula firman Allah mengatakan bumi ni hamparan? Nak bagi tahu kepada kita, pemahaman orang dulu, kalau kita kata bumi ni bulat, mereka tidak akan mempercayai. Maka dikatakan kepada orang dahulu ni, bumi ini berbentuk hamparan supaya dia senang memahaminya. Ni Quran. Quran ini yakhlu, bersih daripada perkara yang sia-sia. So dia bagi tahu bumi ini berbentuk hamparan untuk pemahaman orang itu masa zaman itu. Bila ada teknologi sains, bagi tahu, oh bumi ni bulat. Oh, tak betul lah firman Allah tu. Tak, firman Allah tu betul. Berdasarkan ala asabi uqulihim. Khatibun nas ala asabi uqulihim. Bercakaplah dengan orang, berujahlah dengan orang, mengikut apa dia? Mengikut pemikiran mereka. Jadi ia tidak bercanggah dengan sains sebenarnya. Allah bagi tahu tu supaya pemahaman orang itu, dia tengok bumi ni terhampar. Itu jawapan dia, insya-Allah. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada tu maknanya lapar lah tu. Lapar ke? Saya pun lapar ni. Bukan je lapar, dah dahaga nak minum, tak boleh puasa. Pagi tadi kuliah subuh. Ya. Lepas tu dah kesini pula. Ya. Ya. Okey, kalau tak ada apa, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salah, minasy syuhada'i was salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu? Di subuh masjid Sina Umar Al-Khattab. Tak ada benda. Ha? Tak ada. Tak tahu. Memang tak ada iklan, saya tak buat iklan. Ya. Tak ada tak tahu. Tak ada. Tadi dengan surah Ar-Radah lah. Oh ya, ada Sina Umar Al-Khattab Batu 4. Taklim Ustaz Zaki yang bagi taklim. Oh ya ke? Batu 4